Yo guys, and welcome to my video. Ramai yang tak tahu sebenarnya ROG dah officially launch dekat Malaysia and start jual dah. Aku akan tinggalkan link dekat bawah. But apa yang korang perlu tahu, and ada juga yang kata tak berbaloi lah beli ROG phone sebab tak ada significant changes. And aku boleh confirmkan dekat korang, kali ni akan ubah cara korang guna ROG phone instead of a few years back. Contoh macam 2-3 tahun lepas. Bukan aku nak cakap pasal dia punya kamera Kali ni aku nak cakap pasal dia punya gaming experience. Okay, first of all aku nak beritahu, kali ni ROG dah tak pakai design yang orang kata, wah design kali ni nampak cantik, wah design kali ni nampak unik. First of all aku nak tanya juga ROG, kali ni dia upgrade ke downgrade Sebab kalau kita tengok dia punya specs kan, tengok dia punya kamera belakang, kali ni dia pakai 50 megapixel. Sebelum ni tinggi sikit 64. Kemudian kamera depan dia pakai kali ni berapa megapixel daripada a few years back. Lepas tu twin port tu dah tak ada dah. And then kalau korang perasan, yang bagusnya dekat sini dia upgrade dia punya headphone jack. So this is a gaming phone yang kita expect lah ada headphone jack. Tapi ada a few things yang aku cakap tu dia orang buang. Yang tak ada unik benda lah dekat belakang ni. Ada LED light je dekat belakang. And aku rasa ada benda lagi yang aku nak address. Kenapa kotak dia tulis 06 bukan ROG 6? So aku nak panggil ROG 6 ke ROG 06? Benda yang kau perlu tahu, upgrade paling tinggi, upgrade paling orang kata kau dapat bezakan antara ROG lain adalah dia punya screen dia. Dekat sini kalau kau nampak, ni size screen dia sama besar je macam yang previously ataupun a few years back. 6.78 inches, sangat-sangat besar sebenarnya. And untuk tangan aku pun rasa sangat-sangat huge and agak massive lah kalau nak guna untuk daily driver. Benda yang kau perlu fokuskan dekat sini adalah kali ni refresh rate dia dah tukar dah daripada 120 Hz 144 Hz. Kali ni dia upgrade massive sampai 165 Hz. Well, benda tu like orang takkan perasan pun, tapi atas nama gaming kan, gaming ni there's no unlimited hardware, no unlimited punya stuff that you can do. Tak ada orang cakap it's good enough, it's not good enough. Semua orang nak always lebih daripada apa yang orang lain dapat tawarkan. So dekat sini apa yang ROG expect untuk seorang gamer yang nak pakai untuk just play games ada dekat sini. Other than that, dia boleh support sampai 720 touch sampling rate. So untuk nama gaming memang sahkan benda tu sangat-sangat legit. And ada benda yang aku nak beritahu dekat sini. Aku tak perlu fokuskan terhadap orang kata color accuracy tu semua. Memang ada dekat sini. Kalau aku jelaskan pun macam korang boleh tengok specs je. Tapi untuk pengalaman aku sendiri, and untuk orang yang suka estetik nampak cool kan, ROG kenapa dekat belakang ni nampak wah really nampak tajam, agresif, nampak fokus kan. Tapi dekat depan ni kan semua benda nampak dull tau. Faham tak maksud aku? Nampak ada curve kat bawah. Lepas tu dia punya design screen, so ada bezel dekat atas dan bawah. Aku faham, tapi nampak a bit dull. Kalau korang tengok dekat belakang memang nampak lah okay, ni gaming phone. Tapi kalau tengok depan kosong macam ni, nampak macam phone apa? Nampak macam phone mid-range kalau korang tanya aku. Tapi tu hanya teguran je. Aku tak complain. Tu hanya teguran kenapa dia tak tally kan, tak samakan design belakang dengan design depan yang sangat-sangat agresif. Tak macam Razer phone dulu yang mana dia tak ikut orang, dia lagi ikut kepala dia. So dia buat speaker dekat depan ni everything kan. Rindu betul kan Razer phone. Kenapa tak ada, dia dah buang dah. Dia dah mati dah. Anyway, kita cakap pasal dia punya gaming features pula dekat sini. Ada 3 benda yang kau patut fokuskan. Satu adalah Game Genie. Game Genie ni basically tools, features, layout yang kau boleh akses semua benda. Contohnya macam apa, brightness ke, dia punya fokuskan untuk performance ataupun nak battery life lagi tinggi ke apa semua. Memang ada dekat sini. And dia punya UI pun dah berubah. Dia punya UI daripada dulu yang macam slide ke kiri tu dah tak ada dah. Kali ni dia still slide ke kiri, tapi dia dah ubah cara kita tengok, cara kita manage, cara kita scroll antara dua. Mana nak tengok, mana nak pergi kan. So dekat sini aku sangat-sangat suka. Dia punya UI pun nampak macam digital cluster punya kereta. Nampak macam meter kereta kan, ataupun to be precise meter kereta BMW. And aku suka lah benda ni. And rasa pun senang je nak differentiate antara dua tu. Dan disebabkan benda ni juga, dia actually ubah H tool tu untuk jadi a bit separate. So dekat sini dia tak ada dekat apa kata Game Genie, tapi dia ada macam tool sebelah kanan. So kau kena swipe daripada kanan ke kiri. And benda tu buatkan aku rasa macam aku nak multitask, at the same time aku nak game. So dia nak bezakan antara game
dengan chat ataupun app lain. Bagus, tapi at the same time aku rasa macam a bit dipisahkan daripada multitask yang sepatutnya kita buat. Rasa macam benda tu melembabkan, tapi tak pun sebenarnya. And aku suka je. Cuma rasa macam nak membezakan balik ataupun nak biasakan balik tu is a bit janggal lah bagi aku. So basically H2 ni korang boleh multitask, contohnya macam buka Twitter, pada masa yang sama main game, and buka Facebook, buka TikTok juga. So dia tak recognize benda tu sebagai app yang tak boleh nak main masa tengah main game. So benda ni macam bypass all that, and kau boleh fokus je buka app apa yang kau suka. Cumanya aku tak test lagi main game dekat dalam H2 ni. Nanti aku akan cuba tengok macam mana. Yang ketiga pula aku suka dengan dia punya recording, sebab kali ni korang boleh record apa benda yang korang halakan ataupun macam mana korang targetkan korang punya musuh tu. So dekat sini kalau korang nak track korang punya movement, sama ada dia delay ataupun tak, lepas tu dia mati ataupun tak, korang punya track tu boleh tengok dekat sini. So dekat sini actually ROG dia tak boleh nak menipu, kata screen dia actually tak bagus. So dekat sini dia tunjukkan macam mana dia punya screen works, dan macam mana dia boleh track kau punya movement, sama nak kiri kanan, nak tembak ke tak, dia boleh tunjuk kau. Tapi bila aku buat screen recording tu kan, nampak macam aku ni budak umur 10 tahun yang conteng dinding dekat rumah. Tapi benda ni bagus untuk gamers lah, sebab boleh belajar and boleh tahu trik seseorang tu bila tengah main game. And aku sangat-sangat suka je dengan track screen record yang ada dekat ROG Phone 6 kali ni. So untuk ROG Phone 6 ni aku memang pakai untuk fokuskan main game, pada masa yang sama guna social media just untuk matikan telefon ni je. Contohnya macam aku buka TikTok, aku scroll je sepanjang masa, and then aku main PUBG Mobile untuk puaskan ataupun untuk spend time masa aku just untuk habiskan bateri juga. So dekat sini aku boleh spend masa like the whole day untuk main game je kerja aku. Like literally 7 hours, separuh game, separuh lagi main social media. So benda ni actually quite hard untuk bunuh ataupun untuk habiskan bateri. Apa benda yang aku rasa korang patut fokuskan juga adalah bateri dia still kekal 6000 mAh, and tak rasa panas sangat pun even though aku main game lama macam tu. So I'm quite impressed dengan apa yang ROG Phone buat, walaupun dia pakai chip yang orang kata famous dengan overheating kalau ikutkan. Benda yang aku rasa macam perlu mengaku dekat korang adalah dia punya game trigger ni actually aku tak berapa nak fokuskan, sebab like literally dia benda yang sama je macam yang previous version. So aku tak fokuskan just untuk main game je dekat sini, tapi disebabkan aku fokuskan dekat main dekat screen je ataupun sentuh dekat screen instead of pakai trigger ni, ada masa dia aku tak dapat nak tekan tembak, ataupun mungkin dia tak ingat yang dia sebuah gaming phone, so dia tak dapat nak register aku punya multiple press dekat screen tu. So probably akan update dia punya software or rating. Tapi benda yang aku perasan juga adalah bila aku nak tekan ambil barang tu ataupun bila aku nak tekan tembak, terkeluarlah semua option untuk ambil, untuk pick up all the ammo yang ataupun senjata tu kan. So it's quite annoying bagi aku, tapi aku kena offkan dalam game. And benda tu bukan masalah dekat game ataupun telefon ni pun, dia masalah dekat aku sendiri tak disable benda tu ataupun tak alihkan button tu. So itulah aku punya komen tentang gaming yang ada dekat ROG Phone 6 ni. So dekat situ boleh kata ROG Phone 6 ni power lah kan, dengan apa yang dia dapat buat, apa yang dia dapat achieve. So yeah, no wonder sebab dia pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1, a latest version untuk orang yang fokuskan terhadap grafik and performance, and boleh kata boleh naikkan sampai 10% sampai 30% dia punya performance dari segi grafik ataupun imagery. Untuk ROG Phone 6 ni juga dia upgrade dia punya cooling system, boleh sampai 30% lagi besar daripada apa yang sedia ada cooling system ataupun cooling hardware yang ada dekat ROG Phone 5 dulu, ada dekat ROG Phone 6. Dia besarkan lagi basically, grafin ke, cooling ke, dia punya layer ke, memang akan naikkan, memang akan fokuskan untuk lagi coolkan dia punya processor kali ni, sebab dia tahu dia memang ada masalah overheating. Benda ni tak boleh nak salahkan ROG Phone sangat pun, sebab kalau kita tengok gaming punya PC, dia memang boleh perform, tapi cara kita cooling tu boleh buatkan telefon tu ataupun PC tu lagi better kalau korang pandai. Kalau tak pandai, memang hancur. So dekat sini ROG tahu apa yang dibuat dan apa yang didapat untuk optimizekan semua software and hardware supaya korang semua boleh guna at the same time. RAM dekat sini dia pakai 12GB RAM. Korang perlu ingat ni adalah ROG Phone 6, bukan ROG Phone 6 Pro.
sahaja tau. So dia pakai 12GB RAM and dia punya storage pula 256GB as standard. Kalau naikkan lagi tak silap aku boleh sampai 512GB. So macam yang aku cakap lah, memang perform better and tak rasa pun panas tu. Kalau ikutkan yang pernah aku main sebelum ni, rasa lah suhu tu and dekat tengah-tengah ni akan rasa overheat. That's why dia jual sekali dengan kipas kalau ikutkan. And aku dah tak rasa yang kita perlukan kipas yang ROG jual tu, yang dekat tengah tu kan. Nampak sangat-sangat lawa, estetik. Nampak macam wah, phone gaming shoot. Tak ada lah macam tu. Kau just pakai stand alone ROG Phone 6 ni je. Tak perlu nak pergi dekat mana-mana cooling system yang orang kata ni lagi better lah. Betul, tapi pada masa yang sama kau tak perlukan pun. The only thing yang aku rasa kau patut pakai kipas tu adalah kau main game sambil screen recording. So dekat sini nampak aku punya CPU usage ataupun processor punya usage tu daripada like 48%, 100%, 99%. So basically dia multitask dengan pada masa yang sama. So dia nak proses benda tu and nak buat screen recording lagi, akan ambil kuasa yang ada ataupun kena guna semua benda yang ada dekat CPU tu ataupun apa yang dia boleh buat. So that's how this phone gets heated a lot and dia punya battery pun drains quite a lot. Tapi kalau kau main game je, tak ada macam nak streaming ke, nak recording ke, really last a very long time untuk pendapat aku sendirilah. And untuk orang yang fokuskan nak pergi dekat Pro, ambil ni lah. Sangat-sangat tak berbalik untuk pergi dekat Pro sebab yang ni pun dah cukup dah. Nak pergi sampai 18GB RAM, tak payahlah, pakai yang ni je. Yang 12GB ni pun dah cukup-cukup lah bagi aku. Alright, benda yang aku rasa baru juga and a really game changer, dia kali ni boleh support sampai IPX4. So dia hanya untuk renjisan air je. So kalau hujan tu boleh, tapi jangan sampai lebat. Macam tu lah. And jangan kau selam dekat dalam kolam pula. Sebab sebelum ni kita tahu ROG ada difficulty untuk buat ceiling dekat bawah ni, bahagian bawah ni. And dia actually lagi better daripada kebanyakan phone gaming yang lain yang ada trigger dekat atas tu yang tak boleh nak buat IP rating ataupun susah nak buat IP rating. So itulah mana datangnya trigger ROG Phone 6 ni with advantage. Kalau kau dah lama dah ada advantage, cuma dia tak buat je. Cuma kali ni dia dah ada IP rating untuk ROG Phone 6. Harga dia RM3,599. Is it berbaloi? Bagi aku, ya. Kalau korang betul-betul fokuskan untuk main game dekat telefon lah. Kalau tak, aku rasa tak berbaloi sangat untuk korang guna as a daily driver. Lagipun benda ni besar dan berat and tak adalah berat sangat. Macam tu lah aku boleh kata. It's really huge telefon ni tau. Bukan kecil sebab dia bukan style bezel-less tau. So dia lagi panjang daripada biasa yang apa yang kau kenal dekat phone biasa tu. Alright guys, aku rasa tu je lah apa yang aku boleh cakap pasal ROG Phone 6. Aku tak cakap pasal kamera, aku tak cakap pasal dia punya charging sebab all those things dah okay dah bagi aku. And tak ada rasa isu sangat pun. Cumanya as a gaming phone, why not make it macam 15 minit untuk full charge. Aku tahu dia 6000 mAh, tapi why not kan. Macam biasa guys, leave a like, subscribe. So keep smiling and I'll see you guys on my next video. Bye. Dia tak ada wireless charging. Lepas tu dia punya kamera pun macam biasa-biasa je, walaupun dia fokuskan low light tau dekat sini. Still tebal, tak rasa banyak perubahan pun. Tak tahu apa beza ROG Phone 6 dengan ROG Phone 6 Pro. Basically lampu belakang ataupun LED punya screen belakang tu, and then dia punya RAM lagi besar. Aku rasa tu je lah kot beza dia.